Halo, Assalamualaikum. Okey. Bersama dengan kami lagi dalam segmen Sembang Seram. Okey. Live bersama Akil dan juga tetamu undangan kita pada malam ini iaitu Iskandar. Okey, salah seorang daripada kawan baik kami semasa di Ada college nama lain dulu tak kini. Iskandar? Apa Iskandar dia? tu ada nama lain tau. Sokratis. Socrates. Okey, Socrates. So, okey, pertama sekali saya nak minta maaf lah sebab lama kami tak ke udara, lama kami tak ada buat podcast. Okey, atas sebab-sebab tertentu, kekangan masa, ada yang busy kerja, ada yang busy tengah intern. Okey, so kami cuba untuk orang kata untuk buat yang terbaik lah untuk kepada pendengar kami yang setia, yang suka mendengar podcast kami. InsyaAllah kami akan get back balik on track lah macam biasa. Tapi mungkin memerlukan sedikit masa. Tak gitu Akil? Betul, betul. Okay. Last episode pun So, aku seorang je. macam mana? Last episode pun aku seorang je. Pisang ke lah buat seorang je. Ah, last episode saya tak ada. Ha. Okay, last episode Akil Hafiz seorang dengan tetamu undangan dia iaitu ayah dia sendiri. So, uh, sudi-sudilah dengar episod 9 kita dah update dan upload dekat dalam YouTube channel Akil Aronin, Akil Aronin TV. So, subscribe, like, share, bagi tahu kawan-kawan. Okay, bantu kami untuk apa kata kembang ramaikan lagi followers kami lah untuk segmen seram. InsyaAllah kami akan kongsikan cerita-cerita yang memang misteri, seram, memang orang kata yang dilalui sendiri oleh para pendengar, para tetamu undangan kami dan juga pengalaman kami sendiri. Okay. Iskandar diam tu. Oh, dah boleh kenalkan diri Boleh. Sila Okey. Socrates. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua. Okey. Jadi betul lah macam apa yang diberitahu tadi memang ni diorang ni sahabat baik saya lah. Jadi kalau orang kenal tu Iskandar Michael, orang kenal. Tapi ada nama lain lah, Socrates. Biasa kalau main game tu letaklah Socrates, jadi orang kenal nama tu juga. Jadi memang kenal diorang ni daripada college lah sampai sekarang. Berapa tahun dah tu? Dekat 10 tahun dah rasa. Tak ada tak sampai lah. Tapi boleh lah dekat juga tu. Sampai lah. Dekat-dekat lah macam kat jadi itulah. Jadi untuk malam ni kita sembang-sembang apa experience yang pernah dialami. Jadi apa-apa yang pernah terjadi. Macam tu. Jadi kita boleh kongsi-kongsikan lah. InsyaAllah. Okay, insyaAllah. Tak ada masalah. So, nak panggil Iskandar ke nak panggil Panggil Iskandar lah. Panggil Islah. Macam biasa lah Islah. Nama manja lah macam kat kan. Okay. Alright. Okay. So, macam yang kita cakap sebelum ni, dalam segmen-segmen episod-episod yang sebelum ni pun kita ada cakap segmen Sembang Seram Akil Aronin TV ni kita akan buat kelainan. Tapi masih tak dapat nak kejar masa, masih belajar untuk curi masa. Yalah, saya cakap tadi masing-masing ada apa keperluan, masing-masing ada tuntutan harian yang perlu ditunaikan ya. Okey, jadi Akil. Okay. Apa tajuk kita pada malam ni? Entah. Manalah aku tahu. Macam itulah entah Okay. Alright, Is, aku tahu kau memang ada banyak cerita seram yang orang kata yang kau nak kongsikan sebab masa kita pernah belajar dekat college di PTM dulu. Memang kau ada ceritakan banyak Tapi bukan hal kat college lah. Yang hal kat college tu dah pernah masuk dalam segmen sebelum ni. So kita nak cerita daripada kau yang kau pernah lalui sendiri. Yang bukan bersama dengan tak adalah orang kata banyak, tapi adalah orang kata sikit-sikit mana yang sendiri alami, mana yang
ada keluarga terdekat alami, kawan-kawan alami. Antaranya adalah perkara-perkara yang boleh diceritakan dan sebagainya. Macam tu lah kan. Tapi itulah, apa kata kita mula dengan pengacara dulu. Kongsikan pengalaman sikit. Rasa pengacara lagi banyak pengalaman tu. Pengacara lagi banyak pengalaman kan. Okay. Bukan misi biasa ni. Kalau nak tidak, saya misi biasa je. Okay, kalau nak ikutkan memang betul ada sedikit sebanyak cerita seram Sikit ke banyak tu? saya nak kongsikan. Sikit ke banyak? Sikit ke banyak? Sedikit sebanyak. Sikit ke banyak? Okay, memang ada cerita seram yang saya ingin kongsikan. Dan saya ada juga buat beberapa orang kata kajian dan research kita ada buat. Saya ada buat research sendiri lah. Okay. Ini berlaku masa saya kecil. Okay, masa saya dalam umur 10 ke 7 tahun lah macam tu. Saya pun tak berapa ingat. Tapi apa yang berlaku tu memang masih jelas diingatan lah, walaupun macam saya cakap tak berapa ingat. Okay. Cerita ni berlaku dekat kebun atuk saya. Atuk saya atuk aku. Cerita ni berlaku dekat kebun atuk aku. Kebun atuk aku baru orang kata baru nak dibuat lah, baru nak dibuka, baru nak tanam pokok durian apa semua lah. Okay. Jadi seperti biasa, bila dah tanam pokok durian dan durian tu pun dah naik, dah besar dan dah mula mengeluarkan hasil, sampai masanya kenalah balik. Kena memang dusun lah ni. Dusun lah, orang tua kata dusun. Okay, cerita ni jadi dekat Perak lah, dekat dusun atuk aku, dekat area Lambor kan, Lambor kanan ke Lambor kiri, aku dah lupa. Nama kampung dirasakan ke macam mana tu? Nama kampung dirasakan ke macam mana? Nama kampung tak dirahsiakan. Adik, dusun atuk aku ni dekat dengan ni, makam Wak Sagor. Sador. Apa? Bukan Wak Sador. Wak Sagor. Wak Sador. Wak Sagor. S-A-G-O-R. Sagor, nata apa Sagor? Nama orang. Okay. Dia kalau ada lah nama dia tu, dia samuan lah. Dalam sejarah Melayu tu dia samuan lah. Dekat dengan kebun atuk aku lah, makam dia. So, ceritanya masa tu aku duduk Melaka, tak silap aku. So, bila dah sampai musim durian, atuk aku kebiasaannya akan telefon mak dan ayah aku lah. Balik rumah, balik ke kampung lah. Balik ke kampung untuk tolong dia untuk tunggu durian, kutip durian kat kampung kan. So, selalunya kalau musim tu berlaku pada masa persekolahan, jadi aku akan cuti selama seminggu. Persekolahan tu aku akan balik kampung mak ayah aku. Okay. So sampai kat kampung macam biasalah, sembang-sembang, sediakan barang-barang yang apa yang sepatutnya. So, sesantai biasalah. So kami macam biasalah. So keesokan harinya kami bergerak ke dusun durian yang dikatakan tersebut. Okay. So sesampainya selepas mengemas keliling rumah, potong rumput, sapu, dan mak aku kat atas masak dengan opah tu semua. Kami duduk di tangga. Sambil ayah aku dengan atuk aku ni sembang-sembang dekat bawah. Dia kata durian kalau dah berbuah tak boleh tinggal. Sebab bukan setakat manusia je yang makan, binatang lain pun makan. Binatang lain ni termasuklah babi. Yang nampak yang tak nampak lah. Dan juga yang nampak kan tak nampak lah. Binatang tu macam biasalah, babi hutan, harimau belang, harimau kumbang. Okay. Lepas tu kampung kan, so kawasan tu pun agak hutan situ, tak ramai orang yang lalu lalang. Ni malam lah ni. Okay, jadi ni kira cerita dia berlaku malam lah. Malam lah.
Okay, so bila dah selesai makan tengah hari, minum petang, jadi sampailah masa untuk kutip durian. So durian ni dalam masa pukul 6 lebih nak bawa ke maghrib lah, orang kata lewat petang lah. Lewat petang So aku akan ikut atuk aku masuk ke dalam hutan, dalam dusun yang dah dibersihkan tu. Jadi masa berjalan dekat dalam dusun durian, bau tu. Okay, hidung aku ni terbau sesuatu. Dia macam bau wangian yang kita tak pernah nak tahu wangi itu datang daripada mana. Yang kita tak pernah orang kata tak pernah ada jual kat kedai-kedai lah minyak wangi. Jadi yelah budak, aku pun budak. Jadi pun aku tanyalah, Atuk, bau apa ni Tok? So atuk aku cakap, Fish, jangan tegur, diam. So cepat-cepat atuk aku macam cepat-cepat tengok, dia tak masuk ke dalam lagi, dia tak kutip habis pun. Dia ambil yang dekat-dekat dengan dia, letak dalam wheelbarrow tu, wheelbarrow. Inilah kita apa? Kita sorong. Kita sorong. Letak durian tu dalam kita sorong, agak dah penuh, terus dia patah balik. Jadi bila apa yang dia cakap tu jangan ditinggalkan jugalah. Ditinggalkan lah. Jadinya bila atuk aku tarik aku, dia kata dah jom keluar, dia kata kan. Atuk aku sambil tolak wheelbarrow tu, aku pun pegang lah tangan atuk aku kan. Pegang baju lah, bukan tangan. Pegang baju. Atuk aku tarik, tolak wheelbarrow tu dalam keadaan yang agak tergesa-gesa. Macam lepas tu mulut kita lah budak kita tak tahu apa-apa kan. Jadi kita pun tanya sekali lagi, Atuk kenapa tak pergi sampai sana kan? Kenapa tak kutip sampai ke belakang? Banyak lagi durian kan. Atuk aku cakap tak apa, tak payah. Kita kutip esok pagi je. Jadi keluar sampai dekat bawah rumah. Macam bawah rumah tu ada ruang kan. Rumah kampung lah. Rumah kampung lah, ada ruang macam ada orang kampung panggil apa? Dangor. Dangor. Jadi sampai kat bawah tu, atuk aku ambil durian, simpan. Ayah aku tanya, bapak, tak kenapa sikit benda duriannya, kenapa tak diambil sampai ke hujung kan? Azin nampak sampai depan, dekat depan tu je. Atuk aku macam tak nak cerita. Atuk aku cakap tak apa, esok pagi aku boleh kutip. Esok pagi dia nak kutip kan. Ni pun dah lewat senja. Dia cakap nak masuk senja ni. Tak elok duduk lautan tu senja. Malam tu, selepas makan malam, aku macam mengantuk lah. Mengantuk, tidur. Budak-budak kan. Aku pun tak ikut. Jadi tak ada aktiviti yang kita orang boleh buat lah kat dalam rumah tu. Okay, aku mak kantuk nak tidur. Aku siapkan katil, mak aku tidur. Tapi aku terjaga. Okay, aku terjaga. Selepas itu aku terjaga. Pukul berapa aku tak tahu, aku lupa. Tapi aku terjaga. Lepas tingkap sebelah katil aku tu dia ketuk. Okay. Macam ada orang ketuk lah, tok kan. Aku bangun, aku ketuk. Aku kejut mak aku, mak. Ada orang ketuk pintu je kan. Mana pintu kamu, pintu tingkap. Tu lah tu. So aku macam tingkap. Aku macam apa benda ni kan. Aku mak, ada orang kat luar ni mak kan. Aku nak buka lah tidak ataupun ada tengok. Sepatut aku kebutuhan, sepatut aku tengah buat sembahyang tahajud. Atau aku bangun daripada sejadah dia, bangun pergi kat aku, Alin jangan buka tingkap. Kenapa? Aku cakap macam tu je. Jangan buka tingkap. Aku cakap jangan buka tingkap. Kamu pergi tidur kan. Aku pun macam malah nak, budak-budak tak tahu apa. So macam tidur je lah. Waktu tu dia cakap tidur je lah. Nak buat macam mana? So dalam masa aku nak tidur tu, aku terdengar perbualan mak aku dengan atuk aku. Mak aku tanya, kenapa bapak? Apa yang tak tanya? Petang tadi, atuk aku cakap, anak kamu Alif, dia ada bawa benda wangi dekat dalam durian tu. Dia aku, bau wangi? Mak aku tanya. Bau
bau minyak wangi ke? Bau minyak wangi lah. Sampai ini, jangan kamu bawa budak itu masuk ke hutan, masuk ke dusun. Kamu suruh dia duduk dengan mak kamu ikut apa kerja. Rupa-rupanya yang bau wangi petang tadi dan yang mengetuk pintu tu sebenarnya bukanlah manusia seperti yang aku sangkakan. Ya. Okay. Macam mana cakap aku nak sebut pun macam takut juga nak sebut sebenarnya kan. Tapi tak apalah, kita bagi tahu je lah. Pontianak. Serius lah? Dan betul. Naik Blue Roman siap. Betul ni. Dan untuk orang kata lepas beberapa tahun lah cerita tu berlaku lepas beberapa tahun bila aku sembang balik dengan atuk aku, dengan mak aku semua, barulah atuk aku buka cerita. Sebenarnya dekat belakang rumah atuk aku tu, bukan kat belakang, dekat tepi. Dekat jalan nak masuk sebelum sampai ke kebun atuk aku tu, sebenarnya ada satu kubur tak bernama. Maksudnya ada satu kubur tak bernama. Maksudnya macam mana? Macam orang dulu kan biasa kubur dalam rumah, tepi rumah yang suku sakat, keturunan semua. Tapi kiri ada yang tak bernama ni satu. Kubur yang tak bernama ni, dia sebenarnya letak batu nisan tu. Macam mana dia buat batu nisan tu kalau tak ada nama? Batu sungai. Itu just penanda. Seketul batu besar. Seketul besar. Ada dua lah. Satu kepala, satu kaki lah. Macam biasa lah. Okay. So, kalau yang tak bernama ni maksudnya macam mana? Memang batu saja. Batu saja. Batu saja. Kubur tak bernama ni akhir. Dia macam batu sahaja. Batu sungai tu batu sungai. Tahu tak batu sungai? Okey, batu sungai tu dia ambil, dia letak je atas kubur. Tapi dia punya ahli keluarga tahulah itu kubur dia. Kat mana dia orang letak. Macam itulah. Itu maksudnya kubur tak bernama. Kan? So bila aku tanya balik atuk aku, kubur siapa? Kan? Atuk aku cakap, atuk aku ceritalah, ni menurut arwah atuk aku punya cerita lah. Kubur itu milik seorang perempuan. Dikatakan perempuan ini mati beranak. Mati beranak ni maksudnya mati ketika nak melahirkan anak, sama ada anak tu keluar ataupun anak itu pun mati sekali dalam perut dia. Mungkin tak tahulah, mungkin sebab kompilasi ke jatuh ke ataupun dah sampai masa terlambat kan. Wallahualam lah, aku tak tahu. Tapi yelah, orang dulu kan nak pergi hospital pun jauh, ada basikal dia, macam mana nak cepat kan. Jadinya lepas daripada cerita aku tanya kat atuk aku tu, yang orang ketuk tingkap, yang aku bawa wangi kan. Jadi barulah terbuka cerita lain. Atuk aku ada juga cerita kat aku yang semasa kebun tu baru nak jadi, masa orang kata baru tebas-tebas rumput, baru nak tanam buatlah pokok durian, pokok mangga semua. Baru nak buat. Masa tu rumah dusun tu pun tak ada lagi. Dia buat macam pondok. Pondok tu pula daripada buluh. Tak ada dinding. Dinding tu sekerat je, had pinggang. Pintu pun tak ada. Orang kata naik atas baring tu. Standard kampung lah. Standard kampung lah macam cakap standard kampung. Atuk aku pernah duduk seorang dekat pondok. Okay. Masa nak menjadikan kebun. Dan atuk aku cerita semasa dia tengah tunggu durian seorang-seorang, dia terasa macam ada orang panggil dia. Okay, ada orang panggil dia dan dia bangun. Masa tu dia tengah baring, dia bangun dan dia nampak satu susuk tubuh yang sedang duduk di tangga pondok. Duduk di tangga pondok itu dan sedang main rambut. Tahu tak main rambut? Dia macam sisir rambut dia dengan tangan je lah. Jadi atuk aku ni, yelah orang tua-tua ni kita tak boleh nak nafikan dia orang punya ilmu batin tu kan, ilmu kebatinan tu.
kita tak boleh nak nafikan. Jadi atuk aku pun apa yang aku niat, atuk aku cerita kat atuk aku pun cakap dekat dia, aku tak kacau kamu, kamu pergilah daripada sini. Tak payahlah kacau aku tak ingin nak hidup bersama kamu. Sebab kalau ikut legenda ni, legenda Pontianak lah legenda dia, Pontianak ni ada satu lubang tengkuk dia. Kan? Macam Maya Karina. Ada satu lubang di tengkuk. Macam Maya Karin lah, cerita Maya Karin kan. Itu legenda dia, daripada apa yang aku kaji, daripada apa yang aku baca, daripada pengalaman orang yang pernah jumpa, daripada orang-orang tua sendiri. Masing-masing menyatakan yang makhluk ni dia ada satu lubang di belakang tengkuk dia, dan kalau dikatakan kalau kita berani ataupun berjaya memaku lubang di belakang tengkuk dia tu dengan paku 7 inci yang telah dijampi serapah dan juga dipuja lah, senang cakap dipuja lah, itu dah masuk syirik dah sebenarnya. Dipuja, kalau kita paku belakang tengkuk dia akan bertukar menjadi seorang wanita yang cantik dan kita boleh berkahwin dengan dia. Itu legenda lah. Jadi aku pun macam antara percaya dengan tak percaya lah masa tu bila aku dengar atuk aku cerita macam tu kan. Jadi sebenarnya banyak lagi benda-benda yang pelik berlaku dekat kampung atuk aku ni kan. Tapi aku nak save dulu benda tu. Mungkin lepas ni aku akan cerita lagi. Jadi itulah di antara pengalaman-pengalaman aku yang ada masa aku tunggu durian dekat kampung lah. Okay. Ni tak ada cerita senyap. Ada, tapi kita dengarkan pengacara dulu. Betul kita orang. Bagi pengacara dulu. Bagi pengacara dulu, warm up sikit. Ni banyak dah cerita dia. Kau baru kita jumpa ni. Kita cerita tak menarik sangat, tapi orang kata sikit-sikit pengalaman macam tu, gitu je lah kan. Tapi mungkin kau boleh share pada pendengar. Boleh. Tapi itulah yang dekat polis korang dah cerita lah. So aku rasa tak ada cerita lah. Tak adalah cerita tu. Cumanya kalau macam aku ni, style aku tak boleh tak adalah nampak kan semua. Tapi kita biasanya lah. Okay, kalau contoh orang cerita sekalipun, biasa kalau naik rumah, biasa benda tu sama ada betul ataupun masih lagi ada. Biasanya lah. Contoh macam Michi cerita tadi tu, dia tangkap tangan sebelah kanan. Biasa macam tu. Kalau lagi satu, kalau macam benda tu ada, aku boleh rasa dia akan naik bulu roma sampai kat belakang tengkuk semua naik. Salah. Macam tu lah biasanya. So meaning kau macam ada six sense juga lah. 5.5. 5 macam tu lah. Contohnya feeling lah kiranya. Macam tu lah. Cuma salah satunya, contoh yang paling baru pernah ada masa tu aku bekerja dekat sebelum tempat aku kerja sekarang. Mobile. Ya. Jangan beritahu nama company. Contohnya. Cakap. Cut balik. Tak adalah. Tapi tak apa. Kalau macam tu orang tak tahu pun kan. Tapi yang penting dia bukan service center kat bawah tu. Jadi aku guna aku tak apa ke? Boleh. Aku kerja kat T-Mobile dulu. Boleh contact center. Biasa contact center. Contact center 24 jam. Jadi 24 jam memang akan setiap orang. So dia akan ada yang balik lambat, ada yang balik awal dan macam ni lah. Tapi aku punya shift aku habis pukul 2 pagi. Mula-mula antara benda yang terjadi, ada member teammate aku sendiri kan, masuk toilet dengan orang panggil nama kan. Itu contohnya. Tetapi apa yang aku rasa sendiri, naik rumah saya cerita. Masa tu kita orang tak full force, maksudnya tak ramai. Ada 2 tim saja. 2 tim, satu tim habis pukul 12, satu tim lagi habis pukul 2 pagi. Akulah salah satu tim tu habis pukul 2. Okey, dia macam ni. Mula-mula kita short call macam biasa, tak ada apa-apa, semua okey. Tetapi pada satu masa ni
Okay, aku duduk sorang-sorang. Okay, boleh kata hujung jugalah aku duduk situ. Lepas tu aku duduk sebelah dengan ada satu pintu exit, sebelah kiri pintu exit tu. Dia untuk guard je boleh lalu. Tahu, dia kena tap so dia boleh keluar. Right. Jadi aku tengah cakap call masa. Okay. Mula-mula aku rasa macam ada orang lalu. Itu yang pertama. Aku abaikan lah. So mungkin aku feeling kan konon-konon untuk seorang. Masih lagi nak berumur saya cerita. Okay. Lepas tu yang seterusnya aku rasa macam ada orang di belakang aku tengok je apa aku buat. Itu yang kena. Okay. Ini semua terjadi pada waktu yang sama di antara pukul 12 dan pukul 2. Okay. Lepas tu aku jawab terus jawab call macam biasa. Lepas tu aku jawab call, tak sedap ni. Memang tak sedap. Tak apalah. Pergi jap vending machine. Okay. Tek. Beli kopok sikit, beli kotak sikit. Duduk belakang santai. Sambil kerja tu buka lah kan. YouTube ke apa, walaupun tak boleh. Kan? Tapi buka je. Aku rasa lagi dia datang tengok aku kat belakang. Lepas tu aku janganlah macam ni kan, kita tengah bekerja kan, jangan kacau. Okay, lepas tu tak ada. Tapi lepas daripada tu dalam 20 minit ke setengah jam secara tiba-tiba aku dengar bila orang kau pernah tak tengok cerita Melayu? Okay, masa dulu. Okay, bila perempuan tu dia meroyan. Okay, dia meroyan. Dia Alright. Royal. Meroyan. Misteri. Oh, okay. Meroyan. Okay. Dia duduk peluk lutut. Okay. Lepas tu menangis. Tapi dia tak menangis tau. Okay. Dia macam macam tu, tapi dia bukan sedih, bukan happy. Okay, maksud kau sekarang ni dia macam humming. Macam humming, merenung. Boleh aku tanya, dia macam ni witch Left 4 Dead tu boleh. lebih tapi kurang macam tu lah. Dia awal-awal dia bunyi tak ada rasa creepy. Okay, tapi dia sebabkan bunyi dia tak creepy membuatkan dia creepy. Sebab dia tak creepy, dia buatkan kita creepy. Okay, faham. Macam tu. Okay, lepas tu? Okay, tak apa. Mungkin ada orang buka YouTube. Okay. Lepas tu, senyap. Kita senyap. Okay, aku punya perasaan ni. Bunyi lagi. Dia bunyi lagi sekali. Okay. Aku bangun. Aku tengok, aku pergi dekat meja budak-budak lain. Siapa dah buka YouTube Siapa dah buka YouTube tak ada. Okay, tak ada. Aku tutup balik. Cakap kau macam biasa. Kan? Dia macam saja tau. Nak bagi aku tak senang duduk. Alright. Lepas tu, aku pun duduk. Bunyi lagi. Aku bangun. Aku cakap, tak bisa duduk sini. Tapi aku dah nak habis shift. Mau dekat tempat. Kan? Tu aku pandang kiri kanan. Takkan aku orang lagi lah. Lepas daripada aku bangun, member aku seorang perempuan bangun. Kau cari apa? Tanya aku. Kau cari apa? Lepas tu aku, kau cakap, tak ada apalah Salimah. Tak je, tengok ada orang buka YouTube ke. Kan? Lepas tu, dia pun pandang aku serius tau. Aku serius. Cakap besar ni aku serius lah. Dia tinggal kat. Lepas tu, aku perhati tak? Aku cari kat pintu. Aku masuk toilet. Aku pergi depan. Tak ada. Aku pergi belakang. Aku dengar. Lepas tu, bila aku duduk tempat aku, dia bunyi lagi. Aku bangun. Aku pergi tempat belakang tu balik. Dah tak ada dah. Lepas tu aku pergi depan. Bunyi lagi. Lepas tu aku cakap,
Ni babi ni nak mainkan aku ni. Lepas tu aku pun, okay tak apa, suka biasa, buat santai. Nanti aku tanya siapa lagi yang dengar. Lepas tu aku tanya, kau dengar apa dia? Dia tanya. Lepas tu, kau dengar apa? Kau dengar bunyi perempuan menangis kan? Kau dengar bunyi perempuan macam menangis tapi tak nangis kan? Lepas tu dia pun, kau dengar ke? Kau dengar ke? Lepas pada tu, kita group 3-4 orang. Cerita lah. Cerita. Lepas tu aku seorang. Dia. Alah, ini semua. Ini. Sekali kau tahu apa jadi? Apa jadi? Dia masuk toilet. Kan? Aha. Dia masuk toilet. Kamu dengar ni orang ketuk pintu toilet dia. Apa dia? Ada orang ketuk Ketuk pintu pintu toilet dia? toilet. Yang Alamak. kedua, dia dengar sebelah dalam panggil dia. Tina. Lepas tu, dia keluar je. Jom balik. Tapi tak ada nampak tapi lah. tak ada sangat pun. So far tak ada nampak. Tak ada nampak lagi lah. Tapi ada satu. Kejap, aku nak tanya. Tak ada. Ada sesiapa yang pasang background music ke apa ke? Tak ada. Asal ada bunyi budak cakap. Tak, itu anak buah aku. Oh, dia baru lepas cuci. Baru lepas cuci buangan. Lah. Seram aku. Aku yang seram. Dah tengah sembang seram, dengar suara budak aku yang seram. Lepas tu ada satu lagi yang terjadi. Ini seram. Okey. 2 orang. Okey. Member baik aku kat Mumbai. Nak pergi. Nak buat aku menangis pula. Sorry guys. Abaikan. Okay. Okay. Lepas tu. Sekejap okay. Dah tenang tadi. Okay. 2 orang. Kau buat apa? Kau tutup muka dia dengan bantal ke? Tak. Suruh adik aku bawa dia pergi ke tepi. Okay. Teruskan. 2 orang nak pergi bayar tiket parking. Tiket parking. Lepas habis kerja. Okay. Kita biasa kena bayar dekat tingkat 1. Okay. Lepas tu turun. Tetapi okay, 2 orang budak bangang ni. Okay. Dua orang budak bangang. Jom kita pergi bayar dekat tingkat 5. Jom pergi bayar dekat tingkat 5. Okay. Kau tahu Times Square ada playground, ada taman tema, ada arcade. Okay. Tingkat 5 arcade. Okay. Alright. Okay, arcade. Lepas tu jalan. Weh, seram siap. Seorang tu. Literally suara dia memang macam tu. Weh, seram siap jalan kat sini. Weh, nampak best siap. Ada arcade. Okay. Best tu, ada arcade. Jalan. Tempat yang dia kena bayar tu betul-betul dekat dengan arcade. Arcade yang belah mana ni? Okay. Member minta. Aku tak tahu. Tingkat 5. Aku rasa sekarang dah tak ada arcade dah. Sebab ni dah 2 tahun lepas, 3 tahun lepas mungkin. Lepas tu best sial. Aku ada arcade sial. Kau best kalau boleh main lepas habis kerja. Lepas tu apa yang terjadi? Tiba-tiba ada salah satu mesin arcade tu menyala let's play. Alamak. Jadi kau putus sial. Jadi gerak. Arcade tu memang dah tutup ke apa sebelum ni? Bukan satu mesin yang menyala. 2, 3 dah tutup. Okay. Habis pukul 2 pagi. Pukul 2 pagi mana ada benda yang buka. Yang ada cuma lalu turun lift saja. Yang minta siap nak main. Kau best kalau boleh main. Let's play. 1. Lepas tu dah jom gerak. 2, 3 mesin. Let's play. Kepala otak. Terus balik geng member. Besok datang kerja.
Lepas aku macam pergi sial. Kau memang sial lah ni. Sorry bahasa agak kasar sebab ni memang perbualan sebenar. Tapi kau memang sial lah. Kau buat apa tu? Kau memang aku gerah dengan kau. Semenjak pada itu kita nak pergi batch cake semua ramai-ramai. Memang pergi tingkat 5 juga lah. Semua ramai-ramai. Lalu LK juga lah. Tak, tapi dah tak lalu lah LK tu. Tingkat 1. Aku ni dah tak lalu lah. Sekarang tingkat 5 tu tak sure ada apa dah sekarang. Aku dah tak kerja sana. Tapi kalau macam anda kata lah kan dah ajak kan let's play. Kalau korang main, korang tak rasa tak nak rasa nak main ke? Dia dah let's play. Okay, first entah tu, aku tak pernah lalui benda macam ni, so aku tak tahu. Biasanya fight or flight lah. Tapi macam ni lah, kena flight, lari dulu. Gerak dulu. Gerak dulu Paporoja lah. Tapi itulah, cerita aku tak banyak seram sangat lah, sebab aku tak nampak kan. Tapi aku banyak rasa lah. Dan banyak kali aku rasa ada orang lain yang boleh nampak. Dia akan tanya aku dah nampak ke? Macam tu lah. Ada contoh sekali tu. Ni kat tempat sama ke apa? Masa tu kan berempat. Tempat sama tapi tingkat 10. Jalan. Aku sebelakang. Masa aku sebelum tak sedap lah. Aku rasa macam ada satu lembaga hitam. Aku tak nampak jelas lah. Dia macam mengendap daripada tiang ke tiang. 10 tau. Okay. Aku sebelakang. Sebab aku rasa dah tak sedap lah. Aku punya bulu menaik tau. Tapi jalan berempat. Aku jalan belakang sikit. Lepas tu aku bersih belakang. Aku cubalah patah belakang sikit kan. Lagi kuat baik. Bulu menaik. Lepas tu aku pun patah balik kat member aku. Lepas tu member aku seorang dia nampak kan. Tu dia pandang aku. Aku pandang dia. Kan? Mata bertemu mata. Lepas tu dia tanya aku. Kau nampak tak? Lepas tu aku tanya dia. Aku tak nampak. Tapi aku rasa dia nak ikut. Lepas tu dia kata. Lepas tu aku tanya dia. Kau nampak ke? Nampak. Ada benda ikut ke? Aku tanya. Dia kata ada benda wanita ikut. Tu aku cakap. Fuck sial. Insting ku betul lah. Punya. Lepas tu dia kata dah cepat cepat. Tak ada lah. Lepak-lepak kat bawah tak ada dah. Dia tak biasa kadang kat parking. Cek sokol. Lepak-lepak lu. Bawa gerak. Tapi itulah macam Macam apa yang aku tahu lah tempat-tempat walaupun dia macam shopping kompleks ke mall ke, memang selalunya akan ada gangguan lah. Betul. Sebab kalau kita tanya pun Pak Gad yang pernah jaga kat situ, dia pun akan cerita benda yang sama. Lagi satu yang aku pernah alami, yang ni betul-betul dekat. Masa tu dia rumah pakcik aku kat Sentul. Aku masa tu nak pergi beli apa masa tu. Nak beli ais aku rasa. Kan? Lepas tu aku gerak seorang masa tu dalam rumah pakcik aku. Lepas tu ni aku ambil accident lah. Waktu tu slow santai. Kan? Aku tengok kiri kanan tak ada apa. Tapi aku rasa tak sedap. Aku rasa macam ada benda ikut. Tengok kat side mirror tengok. Tengok belakang tengok. Tak tahu lah, tak ada apa. Tapi secara tiba-tiba aku rasa ada benda tempik kat sebelah kiri aku. Sebelah kanan. Tempik kuat. Aku hampir nak jatuh kat longkang siang satu. Lepas tu aku berhenti tepi. Aku terus tenangkan diri. Istighfar sikit. Aku berdiri sini. Kan? Lepas tu aku buat biasa. Buat keras. Buat macho. Sampai rumah. Cerita kat aku. Mak aku pun sama macam aku. Tapi mak aku lagi power lah. Dia punya insting lagi power lah. Aku cerita kat mak aku. Mak tadi sebenarnya tak sedap lah tadi. Tadi masa buat motor. Tiba-tiba rasa tempik kuat. Betul macam tu.
ni kat mana? Lepas tu pas aku cerita tu, mak aku naik keluar rumah besar, kiri kanan belakang tu. Mak aku lagi power lah insting dia. Lepas tu mak aku dah lah, lepas ni jangan lalu situ, tak elok. Okey lah, tu je lah. Tapi so far aku tak pernah nampak lah. Bukan nak minta bukan minta jauh tapi so far aku tak pernah nampak. Aku biasa alami benda macam tu lah. Tapi kalau kau cerita macam tadi kan, kau kata kau pernah dengar orang tempik kan. Aku pernah alami satu kejadian lah yang cerita ni berlaku masa aku belajar kat UNICEF. UNICEF, Universiti Industri Selangor masa tu. Masa tu dia tak buka jadi Batang Juntai. Batang apa? Berjuntai. Masa tu aku ambil Batang Juntai. Batang Juntai. Okay, teruskan. Ini berlaku masa Teruskan. Maaf Okay, cerita ni berlaku tengah malam sebenarnya. Okay. Memang orang kata, orang tua kata kalau tengah malam ni kalau boleh jangan berjalan di rumah kan. Tapi yelah masa tu kita student kan. Langkah student. Malam masih muda. Malam masih muda lah. Okay, duduk pun jauh dengan family, duduk rumah sewa. So masa tu aku ada seorang abang angkat, panggil dia Abang Ad. Okay. Nama dia aku lupa nama penuh dia, tapi aku panggil dia An lah. So malam tu dia ajak aku pergi ke Danau Kota tak silap. Yang dekat Damansara, Uptown tu. Kat Shah Alam lah. Uptown Damansara. Bukan Danau Kota, Danau Kota dekat. Uptown. Aku pun lupa. Uptown yang betul-betul dekat jalan tu lah kiranya. Macam pasal malam. Okay. So aku tanya dia nak pergi beli apa. Dia kata saja nak jalan-jalan, bosan habis Bob duduk rumah kan. So aku macam okay tak apalah, jomlah aku teman kan. Pergilah. So everything goes well, tak ada masalah. Jadi kami tak sedar yang bila kami sampai ke sana, masa tu berjalan cepat. Tengok jam dah pukul 1 lebih kan. Cakap dengan anak kan, jom balik. Dan dapat 1 esok kelas lagi kan. Habis betul lah Bob, jom kita balik kan. So balik tu kami pergi dalam 3 biji kereta lah. Maknanya satu rumah pergi, satu rumah sewa pergi. Aku naik dengan An ni. Kami yang okay, kami yang belakang sekali. Maknanya 2 kereta kat depan tu dah pergi dulu. Kami yang belakang sekali. Kami lalu dekat kalau kau masuk kat Gatri punya Lebuh Raya, dia akan ada exit ke Sungai Buloh kalau tak silap. Kalau korang perasan lah. Okay, jalan tu dulu tak buka tau, tak pernah buat lagi. Dan setahu aku, jalan tu ada dekat dengan tanah perkuburan. Okay, jalan tu dekat dengan tanah perkuburan. Jadi macam biasalah, aku dalam kereta ni aku sembang-sembang dengan sembang benda-benda mengapu. Jadi An ni pun buatlah perangai kan. Orang kata dia bawa laju lah. Masa tu dia pakai kenari. Okay, dia bawa kereta tu laju-laju. And guess what? Masa kita tengah speeding, terus tiba-tiba macam An tu lost control tau. Kereta tu macam lost control. Okay, and then dekat depan sikit tu ada macam ruang, dia berhenti. Dia tanya aku, Bob, kau nampak tak tadi? Aku nampak kan. Kau okey tak? Aku tanya kat dia kan. Aku tak okey tu, aku nampak tu. Dia kata, apa yang kau nampak kan? Dia kata dia nampak macam ada satu lembaga yang melintas depan tapi bukan orang. Benda tu macam merangkak, tahu tak? You on. Okay, korang pernah tengok tak? Macam kaki tangan panjang, dia merangkak macam semut jalan tapi besar. Tahu. Macam tu lah, tapi dia ada 2 kaki, 2 tangan. Dia merangkak, dia melintas tu memang laju. Dia cekerik lah. Jadi bila dia melintas,
Macam kira dia melintas tu memang laju. Memang aku nampak benda jelas dekat mata. An pun cakap benda yang sama. So dia tapi macam tak lah. Berhenti kat tepi tu aku cakap dengan An, kau jangan bawa kereta dulu, kau kena relax. Kau kena relax dulu, kita orang kena nyalakan sebatang rokok. And guess what? Masa nak menyalakan rokok tu, An bawa keluar rokok daripada kotak dia, tangan An tu mengetak. Mengetak, shaking, memang shaking, takut gila. Sebab dia tak pernah alami benda-benda macam tu, memang shaking. Kan? Apa yang kita nampak tadi buat, kau relax kan. Kau jangan, kau bawa kereta, aku tak boleh bawa kereta sebab masa tu aku tak hati aku bawa kereta. Aku nak cakap kan, kau relax, kau tenang, kau sabar. Isap rokok, relax kan. Dalam setengah jam juga lah nak ambil masa untuk dia bertenang semua kan. Sampai setengah jam, kata bawa dia. Gerak. Sampai rumah, budak-budak rumah dekat kita orang accident. Sebab kita orang tak ada kat belakang kan. So budak-budak rumah tanya kan, apa jadi kan. Kita orang cerita lah apa yang kita orang nampak. Kita orang hampir accident. Lost control kereta dan ada benda yang melintas. Jadi salah seorang daripada roommate kami tu cakap jalan tu memang keras pun. Dia cakap kan sebenarnya kalau ikut kan tak elok lalu malam-malam, tapi kita tak ada takut jalan je kan. Tak sangka pula malam ni nasib korang tak baik, korang yang kena. So aku macam oh ya ke, kenapa tak bagi tahu kan, kenapa korang pun laju je ke depan semua, tinggal kita orang kat belakang. Kita orang ingat korang ikut kat belakang kan. So macam selepas daripada kejadian tu memang kalau kata keluar pergi ke uptown memang akan balik pagi esok. Okey. Memang overnight terus kat situ. Pergilah mana-mana, lepak McD ke kan, ataupun tidur dalam kereta. Esok pagi baru balik. Tapi kena pastikan esok tu tak ada kelas lah. Itu satu cerita. Ada satu cerita lagi. Tapi cerita ni berlaku dekat Jalan Lama Batu Arang. Jauh tu Batu Arang Batu Arang. Masa tu Bukit Tagar tak buka lagi highway. Dan salah satu cara nak pergi ke Unicel adalah dengan melalui Jalan Rawang Batu Arang. Memang jalan lama lah. Jalan lama. Memang jalan tu tak teruk. Jalan tu okey. Tapi jalan tu sempit dan juga jalan tu banyak seliput. Standard jalan lama lah. Jalan lama. Okay, so macam biasa bila penghujung SEM, okay, lepas habis periksa apa semua kan, so kita orang akan duduk stay up dekat rumah sembang-sembang kan, lepas apa semester kita ni nak buat apa kan, nak balik bila kan, rumah macam mana, rumah ni nak pindah ke ataupun kau nak stay kat sini. Kalau nak stay nak sambung kontrak lah apa semua kan. So salah seorang kawan kita orang ni masa tu dia budak ni ambil processor. Okay, budak Sabah. Aku lupa siapa nama dia, tapi dia budak Sabah, dia ambil processor. Dia tanya dekat kawan aku lah, dekat abang aku ni lah, abang kat aku ni An ni. Aku dah ingat nama abang kat aku, Syarhan nama dia. Ahmad Syarhan. Syarhan. Dia tanya dekat abang kat aku ni. Syarhan. Apa dia? Syarhan. Syarhan. Okay. Dia tanya, Syarhan, kau tak lapar ke? Dia kan. Dia lapar juga tu. Tapi mana dia kedai buka 3-4 pagi ni? Sebab Unicel tu kan kawasan terpencil kan. So dia pun jauh daripada Pekan. Nak pergi Batam Juntai tu pun ambil masa dalam 20 ke 25 minit jugalah kalau naik kereta. So aku cakap dengan orang, kalau lapar jomlah kita pergi tengok kedai mamak dekat Pekan Batam Juntai tu kan. Dia buka lagi, kita boleh lepak minum kan. Sekali yang si budak Sabah ni dia cakap dengan kita orang, aku tak nak lah mamak, bosan lah setiap hari mamak. Kita pergi Rawang lah, kita makan McD dekat Rawang. Aku pun cakap nak, okay, cun juga idea tu kan. Jom lah. Memang plan tu terus jadi je. Kita orang keluar bertiga. Sebab yang lain semua dah tidur kan. Kita orang kunci pintu rumah apa semua, kita orang pergilah lalu kat Jalan Lama Batu Arang tu. Masa tu pukul
4 lebih kot rasanya. Kita orang lalu tu. Pergi tu tak ada apa. Tapi bila sampai dekat penghujung jalan tu, nak keluar daripada jalan tu nak pergi ke Rawang, masing-masing terdiam dalam kereta. Masing-masing terdiam. Masa tu, sebelum tu masing-masing sembang. Siapa rancak sembang. Itulah inilah apa semua kan. Ni ada ni lah. Kan aku nak sambung belajar lah. Degree lah apa semua. Bla bla bla. Sampai dekat selekoh yang terakhir tu masing-masing diam. Dengan aku diam. Abang aku ni pun diam. Budak Sabah tu pun diam. Dan aku diam sebab aku dah nampak. Anak mata aku ternampak dekat ada satu pokok besar dekat selekoh last jalan nak keluar ke Rawang tu, daripada Batu Arang tu. Ada satu pokok besar. Aku nampak satu susuk tubuh berdiri dekat pokok tu. Berambut panjang. Aku dah ternampak sebab itu aku diam. Dan aku tak sangka yang diorang pun nampak. Dan diorang pun terdiam. Rupanya bukan sekali diorang nampak dekat pokok. Aku nampak dekat pokok besar tu. Tapi diorang nampak lepas tu, sepanjang jalan tu diorang nampak benda yang sama. Sampai keluar daripada tempat gelap tu baru tak nampak apa-apa dah. Maksudnya bila dah sampai kat area Tasik Puteri dengan Country Home kan, baru tak nampak. Jadi diorang diam sampai ke Medi tu, diorang diam. Aku pun asal diorang ni diam ni kan. Aku tanya asal korang diam kan. Sampai kat Medi tu aku tanyalah asal korang diam. Mula-mula tak ada apa dia cakap kan. Dah order makan apa semua, kita orang pun makan, dah makan. Aku tanya sekali lagi, asal korang diam? Tak nak balik ke kejap kan? Dah pukul berapa ni kan? Ni kejap lagi nak subuh ni, kita nak tidur ni kan. Kau boleh bawa kita tak ni kan? Boleh. Lepas tu aku tanya lagi sekali, asal korang diam tadi kan? Lepas tu budak Sabah tu sawat aku lah. Kau bodoh kau tidak nampak kan tadi? Nampak apa kau tanya dia kan? Kau tak nampak kan tadi tepi jalan tu? Mustahil lah kau tak nampak pun kan? Benda tu betul-betul tepi kot. Memang betul-betul tepi kereta. Kita lalu lintas dia saja, dia cakap. Atau aku cakap, adik aku nampak, tapi aku nampak kat pokok besar. Adik. Yang korang nampak ni kat mana? Kita orang nampak dekat pokok besar. Kita orang nampak sepanjang jalan lepas nak sampai ke Tasik Puteri tu, kita orang nampak benda yang sama, dia cakap. Itu masa tu bola Roma dah meremang. Aku cakap okey lah macam ni lah. Kita tunggu azan. Kita tunggu azan subuh. Dah habis azan subuh baru kita gerak. Diorang pun okey lah. Diorang pun okey sembang-sembang kan. Dah sembang-sembang. Lepas tu 2-3 hari lepas tu kita orang dapat berita yang ada satu kemalangan dekat Seleko tu. Kemalangan tu memang pemandu dia mati lah. Pemandu lori. Memang mati. Pemandu lori tu mati. Dan kami dapat tahu juga yang Seleko terakhir nak keluar ke Pekarawang daripada Batu Arang tu, nak keluar ke Tasik Puteri, nak menghala ke Rawang tu, nak melalui jalan Tasik Puteri, Country Home semua tu kan. Seleko tu memang selalu terjadi kemalangan ngeri. Memang makan nyawa. Memang banyak makan nyawa situ. Yang banyak makan nyawa lah orang cakap kan. Aku tak, mungkin ini pada pemahaman aku lah, mungkin ada roh yang tak tenteram ke kan. So kita tak tahu lah cakap benda tu kan. So selepas daripada tu, memang orang kata kalau seboleh-bolehnya kita orang memang takkan lalu jalan kat Batu Arang ni. Okay. Sanggup pergi jauh sikit pergi KL terus pun tak apa kan. Sebab masa tu kalau nak pergi KL kena lalu Puncak Alam semua. Jadi memang jalan kat Batu Arang tu agak creepy lah sebenarnya. Sampai hari ni pun jalan tu memang agak creepy, gelap, tak ada lampu. So memang tak disarankan malam-malam lalu guna jalan tu lah. Dia bukan apa, kita risau benda yang kita tak nampak tu satu hal. Benda yang kita nampak macam penyamun, binatang buas kan. Itu antara pengalaman aku lah. Dekat jalan ni. Akhir mana Akhir? Diam ni. Mendengar penuh khusyuk
Dia keluar. Ha. Tak apa, tak apa. Kau teruskan. Mungkin dia tekan keluar Kes kan. keluar. Hmm. Asal? Ha. Okay. Itulah apa orang kata sedikit itulah orang kata sedikit sebanyak pengalaman tu dia tiba-tiba yang terputus aku lah. Sorry kan. dapat kongsikan. Is, welcome back. Mana hilang? Terputus Okay, welcome back. Okay, itu antara pengalaman aku lah yang aku pernah lalui kan. Kadang-kadang orang yang tak percaya ni, dia tak pernah lalui benda tu, dia tak pernah nampak, dia tak pernah tahu. Jadi dia agak skeptical pasal benda-benda ni, dia agak skeptical, stereotype. Dia tahu. cakap mungkin lah benda ni cuma mainan fikiran lah. Tapi pada yang melalui, kita tahu. Macam kau sendiri, Kau belajar, dekat sewa. tempat kerja lama kan. Macam aku pernah lalu pun takut dekat Unisen. Dah habis cerita dia. Betul. Ini dah episode 10 agak-agak dah tak cerita dah. Oh dah. Tapi kan aku teringat lah kan. Tapi betul. Memang malam kalau boleh janganlah. Bukan jangan. Biasanya kalau niat betul, biasa tak ada apa jadi. Contoh nak pergi study, nak buat kerja. Contohnya macam pasal aku lah. Dia dulu polis kan. Polis tu malam tu lepak. Siapa? Pakcik aku dulu. Betul. Nenek aku dah kata jangan balik lambat. Tu je. Dia tak cakap apa dia. Jangan balik lambat. Tu saja. Okay. Ya, dia sebab dia macam ni tau. Kalau macam aku kan, aku jenis yang selalu main futsal malam-malam kan. And then diorang pun selalu juga cakap orang-orang tua pun selalu juga cakap yang tu, jangan balik malam sebab kita tak tahu tau benda yang kita bawa tu malam-malam kan. Betul. Biasanya macam kalau kita pergi tu study ke apa, biasanya tak ada masalah. Biasa benda tu kita buat benda baik kan. Tapi ni orang dah kata jangan pergi lepak balik lambat kan. Macam ni aku cakap pergi juga, pergi lepak, main gitar lah, benda semua kan. Lepas tu balik pukul 1 pagi kan. Kalau masa tu kat kampung aku lah, tak Kelantan kan. Balik jalan kaki. Rumah ni aku ni kunjung tau. Jalan tengah jalan dia nampak ada bungkusan warna putih kat jalan kan. Lepas tu benda kan. Okay, aku tahu apa. Dia niat hati tu rasa macam nak sepak kan. Tapi tak sepak. Tu jalan je. Lepas tu tengah jalan terus belakang. Hello? Hello, okay. Okay, alright. Sambung tadi Sambung tadi. Tengah jalan nampak putih. Kita tak sepak lah. Sambung jalan. Pusing belakang. Tengok. Dia bergerak. 1, 2, 3. Dia bergerak macam rolling tau. Berguling. Kan. Lepas tu biasalah bila menjadi macam tu, insting kita pertama kita gerak laju betul. Lagi laju kau sampai dah laju dia berguling ikut belakang hantu bungkus. Daripada kecil jadi besar. Alamak. Jadi besar, guling kan. Lagi. Sampai dekat dengan rumah. Hilang. Apa lagi? Gegah lah. Aku. Tu cerita kali ni aku. Ini aku cakap satu je lah. Itulah dah pesan balik lambat. Lepas tu dah habis. Itu pakcik aku. Ada lagi satu. Dia besan nenek aku.
Rumah dia dekat je dengan rumah nenek aku tu. Okay. Tetapi dia ada jalan satu ikut jalan biasa kan. Jalan maksudnya jalan raya betul lah. Okay. Ada satu lagi dia kena depan daripada rumah nenek aku tu. Satu dewan. Lintas dewan tu ada satu jalan lalu ikut semak-semak lah. Okay. Lalu ikut semak-semak turun bawah. Okay. Nanti tembus kat jalan raya kat bawah. Dekat dengan rumah biasa nenek aku tu. Okay, kira cerita dia sekarang ni makcik aku kahwin dengan laki dia tu mak ayah dia duduk dekat bawah tu. Okay. Cousin aku ni dia nak pergi rumah nenek dia kan? Biasa nenek aku tu. Okay. Tetapi dia pun mengap. Okay. Keluar pukul nak dekat maghrib 6 lebih. Jalan tu kalau nak lalu tu kiranya 5 minit tak sampai 5 minit lah sampai. Okay. Cuba teka pukul berapa dia sampai rumah nenek dia tu. Oh. Hampir pukul 8. Asal lama ni kan? Dia lalu, dia kata dia sampai tu dia lalu dalam masa dalam 1-2 minit jalan, mula masuk semak tu nampak okey. Tapi bila nak dekat senja, dia kasi nampak tempat tu lebih tinggi. Okey. Lebih tinggi. Apa lagi? Macam aku cakap lah, insting yang pertama, fight or flight. Kan? Dia lari. Lari bersungguh-sungguh ni. Lari. Sampai tempat sama. Lari. Sampai tempat sama. Sedang dia lari tu, tempat tu makin tinggi. Dia kata sampai dia rasa macam dia tak nampak dah atas. Lepas tu, lari. Sangat keluar. Jadi cerita dia kat sini, sedang dia berlari tu, tempat dia tinggi sampai dia rasa macam tak nampak atas dah tau. Tapi dia lari juga, sampai dah dia keluar. Sampai dah dekat dengan rumah nenek dia tu. Sampai rumah nenek dia, berpeluh-peluh. Sampai orang semua risau. Dia ni pergi mana? So, sebab kau pun tak dapat apa semua kan. Tapi, alhamdulillah, sampai dah rumah nenek dia. Sampai rumah nenek dia cerita. Dia cerita dia kat nenek aku. Nenek aku pula. Lain kali jangan pula waktu maghrib. Nak keluar malam, lepas maghrib, ataupun petang tu balik. Nak pergi rumah nenek kan. Itu nenek aku cakap lah. Itu nenek kata, itu kau nak tentu. Itu pun salah satu. Kalah juga. Dan itu yang dia makin tinggi. Jadi lepas pada tu, tak adalah keluar maghrib. Macam tu. Ada lagi cerita sebenarnya. 1-2 cerita lagi aku nak cerita kan. Tak apa. Macam ni. Disebabkan kita ada sedikit gangguan teknikal, kita tengah record, tiba-tiba padam apa semua kan. Jadi kita macam pelik kan? Macam pelik lah. Sebab dah 2 kali ni. Betul. Aku tak maaf cakap lah, aku pun ada sedikit perasaan yang kurang enak. Kenapa? Tapi suddenly appears. Aku pun tak tahu kenapa. Tapi tak apa, ni kita go on je selagi boleh. Kalau ada padam sendiri tu, korang faham lah. Okay. Boleh je kalau nak go on, aku okay tak, nasihat aku untuk malam ni kita habiskan dulu dekat sini. Okay. Dan okay, dan kita akan panggil Is sekali lagi untuk jadi tetamu undangan kita untuk episod 11. Okay. Boleh. Tak ada masalah. Untuk episod 11 kita akan panggil Is sekali lagi untuk jadi tetamu undangan dan juga Aben. So double feature Double feature. Macam saya double feature. Double the trouble, double the feeling, double everything. Okay. So macam kita cakap tadi lah kan. Bila malam ni
kita tak tahu sebenarnya apa yang hidup. Betul. Kita tak tahu apa sebenarnya yang ada dekat luar sana, sebab kita tak nampak dia orang, tapi dia orang nampak kita. Kita Itu cuba ibarat macam kira macam parallel world. Orang kata, orang putih kata. Tapi itulah. Sebab Sebab kadang-kadang kita macam waktu terbalik, kita berjaga, dia rehat. betul. Kita rehat, dia jaga. Betul. Kan? Kan? Jadi bila macam tu, kemungkinan besar ada yang mengatakan bahawa macam kepercayaan jin yang kita tak tahu memang ada wujud kan. So mereka lebih kuat pada waktu itu. Kita tak tahu benda tu kan. Pada waktu senja, tengah malam, antara pukul 2 sampai pukul 4. So itu adalah waktu dia orang, sebab kita dah hidup di siang hari dan mereka pula ambil di malam hari. Kan, wallahualam, kita tak tahu. Itu apa yang orang kata lah kan. Tapi kalau kata nak ikut sebenar, petang pun ada, pagi pun ada, malam pun ada. Tapi itu pulang pada kita lah. Jaga-jaga macam mana. Cuma itulah. Kadang-kadang orang tu kesan tu ada benarnya, ada betul. Betul. Yang tu kesan. Orang tu kesan. Orang tu ni kita tak boleh nak tidakkan dia orang punya cakap sebenarnya kan, sebab dia orang dulu lagi makan garam daripada kita. Kalau tak nak dengar tu, iyakan aja lah kan. Tak nak dengar tu iyakan je, tapi jangan menidakkan benda tu. Betul. Sebab tu kadang-kadang diorang tak bagi tahu direct kan. Ya, itu yang bagi bentuk nasihat, dalam bentuk teguran. Berslow orang tu. Kan? Tapi itulah. Kita ni manusia, kita sentiasa hidup dalam, orang kata kita bukan hidup, kita ni manusia, kita senantiasa melakukan kesilapan. Kadang-kadang kesilapan tu kita tak nampak, tapi kesilapan tu memang kita yang lakukan. Betul. Contoh macam kita cakap besar dekat tempat orang, kita mencabar. Jadi benda-benda itu semua tak perlu dilakukan. Kalau itu kan, sebab apa? Kita tahu seperti yang dikatakan dalam Quran juga, mereka ni juga mempunyai keturunan. Mereka ada keturunan, mereka boleh beranak pinak, mereka mempunyai keluarga. Jadi dia orang macam kita, cuma kita tak boleh nampak dia orang, itu je. Jadi jangan mencabar, jangan cakap besar kan. Takut kita nampak berbuih mulut. Gitu. Betul itu. Betul. Ada apa nak tambah lagi? Rasa tak ada kot. Tak ada dah. Cuma nanti kita akan ada sambungan lagi lah kan. Kita ada sambungan lagi untuk episod 11. InsyaAllah. Dan InsyaAllah mungkin dalam masa seminggu 2 lagi kita akan ke udara semula episod 11, yang kita akan feature dua tetamu undangan, iaitu Aben dan juga Iskandar sekali lagi. Aben dan Sokratis. Aben dan Sokratis. Sebab aku tahu Is ni sebenarnya dia banyak cerita, cuma dia tak nak buka semua. Dia tak nak kongsikan dulu. Kita slow-slow tak apa. Kepada pendengar-pendengar Sembang Seram, Akhirudin TV, terima kasih kerana sudi mendengar Sembang Seram kami yang agak santai ni. Kami akan cuba untuk buat improvement daripada semasa ke semasa, insyaAllah. Tapi maaf, mungkin improvement tu makan masa sedikit. Yalah, macam saya katakan pada awal-awal podcast tadi, masing-masing ada tuntutan yang perlu diselesaikan terlebih dahulu. Ada yang bekerja, ada yang intern. Jadi kami masih cuba untuk belajar mencuri masa yang sesuai. Dan InsyaAllah juga. Tapi kalau kita mencuri masa orang ni, kira halal lah. Soalan kau. Orang dah setuju nak join, bukan curi masa dah. Ada approval. Tak kebenaran. Dan aku suka juga nak bagi tahu kat sini Akil. InsyaAllah dalam masa sebulan lagi lah, lepas everything part aku dah okey, aku dah stabil. Alhamdulillah, congratulations. Bila dia punya majlis? Ini bukan pasal kahwin. Oh kan, okay.
Ini ada buat Aku nak revelation. aku nak cerita pasal apa yang aku nak buat untuk Akira Ronin TV. Okay. InsyaAllah aku akan cuba untuk pergi ke tempat-tempat yang tempat-tempat yang orang kata yang mempunyai cerita-cerita seram, dan aku mungkin akan Merungkai. ambil cerita tu, rungkaikan pun mungkin, dan juga aku akan ceritakan balik. Okay. Boleh. So insyaAllah, tapi aku tak janji bila, cuma insyaAllah dalam masa sebulan 2 ni aku akan cuba buat. InsyaAllah. Itu antara segmen terbaru untuk Akira Ronin TV lah. Yang aku pernah bincang dengan Akil sebelum ni. Seperti aku pernah utarakan idea aku. Tapi kalau serap apa Is ni dekat kita punya team pun okey kan ni? Pun boleh kan. InsyaAllah. Rasa kalau serap Is ni best juga ni jadi. Betul lah kan. Pun boleh sebenarnya. Pun boleh, satu idea yang bagus sebenarnya. Mungkin dia boleh ganti aku kan jadi host. Tapi terima kasih lah invite aku untuk session ni kan, dengan next session nanti yang akan datang. Senang lah sebab dapat boleh kongsi kan, cerita-cerita semua. Macam tu lah. Tak apa sebab ini first time aku join orang buat podcast ni. Ni first time. Tapi sebelum ni dengar kita orang punya podcast sebelum ni? Dengar. Alhamdulillah dengar cerita pasal college. Alhamdulillah. Benda yang kita dah ada sama. Dia kalau ada yang kalau dengar tu okey. Kalau tak dengar tiba-tiba nak join ni ni rasa macam pelik sikit kan. So tak apa. InsyaAllah dalam masa seminggu 2 lagi kita akan kudara untuk episod 11. InsyaAllah. Tapi dalam episod 11 ni kita akan buat sedikit teratur lah. Mungkin kita akan bagi topik dan kita akan cuba untuk stick pada satu mungkin kita akan on time lah. Tak adalah tunggu buang air besar kan. Kira macam next session macam discussion. More discussion lah. Untuk episod 11 ni kan. Konsep kita discussion dia jadi macam menarik sikit lah. Kan. So itu yang aku cakap sebelum ni, dalam episod sebelum ni, episod 8 tak silap aku, macam aku cakap kita akan ada penambahbaikan untuk segmen Sembang Seram. Ini antara salah satu penambahbaikan lah. So mungkin dalam discussion tu kita boleh rungkai, dan mungkin aku akan nak cuba untuk minta cerita-cerita daripada penduduk setempat. Aku akan ambil cerita dia, aku ceritakan balik. So lebih menarik aku rasa macam tu kan. InsyaAllah. Jadi untuk pendengar Sembang Seram, terima kasih kerana mendengar celoteh kami, Akil dan Michi, dan juga tetamu undangan kami, Iskandar Sokrates. Okay. Alright. Terima kasih sekali lagi Iskandar sebab sudi join kita orang punya podcast. Terima kasih banyak. Lama kita tak sembang di sini sebenarnya. Dan betul. Dah lebih. Lama sangat. Bersua muka pun lagi lama. Lagi lama. Tak apalah lama. Ingat tu bila last kita jumpa? Bila Cuba ingat balik. Dekat depan college aku lupa. Dekat depan college. Tempat-tempat yang kita telah alami. Tapi aku lagi lama tak jumpa Is. Apa orang kata? Alamak. Kenangan macam kenangan tu yang buat kita. Ni kira dah habis rekod ke kita boleh sembang biasa ke? Belum. Tak ada rekod lagi. Belum ya. Tapi tak ada. Masih ajak aku. Menarik juga. Jadi kepada pendengar Sembang Seram, terima kasih kerana mendengar. Sekali lagi saya ucapkan maaf pada pihak kami yang dah lama tak upload episod-episod yang terbaru Sembang Seram. Dah lama tak ada penulisan dekat page Sembang Seram. Maklumlah tuntutannya terlalu banyak. Dan kehidupan terlalu banyak. Jadi insyaAllah dalam episod 11 ni kami akan cuba buat lagi teratur. InsyaAllah juga kami akan cuba untuk macam saya cakap tadi lah, untuk menambah baik segmen kami. Dan sentiasa ingat,
sentiasa ingat, Sembang Seram, like dan subscribe. Jangan lupa share dekat kawan-kawan. Dan ingat, satu lagi. Apa tagline kita, Jen? Misteri itu ada. Ya, misteri itu wujud. Wujud. Aku dah lama tak sebut. Tak ingat. Okay. Okay, selalu ingat. Okay, misteri itu wujud. Dan Wujud. ya, wujud. Dan selalu ingat bahawa dia ada di mana-mana. Okay. Jadi saya sudahi dulu segmen untuk malam ini, podcast Sembang Seram Akhirat Running TV. Okay, dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.